1900 Rockefeller pada masa itu menguasai 90% daripada hasil minyak Amerika dan telah berlakunya research dalam bentuk petrochemical. Telah lahirlah beberapa kajian buat pharmaceutical drugs daripada dadah ubat. Bersama dengan saya malam ini, Saudara Nur Azman Muhammad Syamsuddin, pengurusi Lifeline for Gaza, juga turut berada di atas kapal Mabi Marmara. Okay, what is your next port? My next port, Gaza. Kemudian disebut juga tentang penduduk dunia akan menjadi tawanan penjara. Akhirnya akan tunduk dan menyerah. Sandiwara politik yang ada di belakang satu yang lebih besar lagi. Kat sini dihempit juga tapi dengan kasih sayang. Sebab itulah kita kena betulkan niat kita. Tuan-tuan rahmati Allah nak sebut kat sini, yang pertama sekali berkenaan sistem yang ada pada hari ini, iaitu bagaimana kita hari ini nak kena rasa, terutamanya para doktor. Saya nak menyuruh pada diri saya dan para doktor, saya bukan orang pandai, tetapi saya nak sebut kat sini bagaimana yang saya baca satu artikel yang ditulis oleh seorang yang mengkaji riskan tan. Saya baca artikel ni bagaimana sesungguhnya apabila sistem perubatan moden yang ada pada hari ini, antara pengasasnya ialah Rockefeller. Sistem perubatan moden yang ada pada hari. Dan kita melihat bagaimana pada tahun 1900 apabila Rockefeller pada masa itu telah dapat menguasai 90% daripada hasil minyak Amerika dan telah berlakunya research, kajian sains dalam bentuk petrochemical pada masa itu, maka telah lahirlah beberapa kajian seperti penemuan vitamin yang boleh dibuat daripada petrochemical itu. Ini kita sebut sini pharmaceutical drugs. Dia telah berjumpai buat pharmaceutical drugs ataupun drugs lah, ubat daripada petrochemical ini, reaction tadi. Maka dia telah mendapati bahawa ini satu peluang. Saya bacakan apa disebut. This was a wonderful opportunity for Rockefeller who saw the ability to monopolize the oil. Dia dah kontrol minyak 90% dia kontrol di Amerika punya US minyak, dan chemical product dia dah kontrol. Kemudian the medical industry dia nampak dan peluang untuk dia menguasai medical industry at the same time. Jadi dia kontrol minyak, dia kontrol chemical dan dia kontrol medical. Kemudian the best thing about petrochemical itu ialah apabila dia boleh dipatentkan, orang boleh tak boleh tiru. Dan akhirnya dia bertemu dengan kawan dia nama Andrew Carnegie, dan kemudian dia pun merancang supaya Andrew Carnegie melakukan satu laporan berkenaan dengan institusi perubatan yang ada di Amerika pada masa itu. Andrew Carnegie itu berjumpa dengan seorang bernama Abraham Flexner, dan Abraham Flexner itu diarahkan untuk pergi ke seluruh negara, termasuk juga di luar negara, untuk melihat status medical college dan hospital pada masa itu. Maka dia pun pergi dan akhirnya keluarlah dipanggil Flexner Report. Dan daripada Flexner Report inilah lahirnya the modern medicine yang kita tahu pada hari ini. Dan daripada report itu telah menyebabkan satu perkara yang besar berlaku. Apa dia perkara yang besar? Perkara yang besar ialah pada masa itu perubatan yang ada majoriti, hampir semua lah, homeopati, natural medicine ialah merupakan perubatan yang datang daripada natural medicine dan sebagainya. Maksudnya asal ni bukan chemical based, tapi asal ni semua natural based. Maka setelah dia melaksanakan Flexner Report itu, maka mereka telah buat satu silibus yang baru untuk diketengahkan. Maka ubatan-ubatan ataupun cara rawatan homeopati, natural medicine dan sebagainya jadi telah pun diperkecilkan, telah pun dikatakan sebagai cara yang kolot, yang terlibat dengan sihir dan sebagainya. Dan malahan ada di kalangan doktor-doktor yang mengamalkan homeopati dan natural medicine itu telah ditangkap, dipenjarakan. Maka untuk menghidupkan modern medicine ini, maka Rockefeller telah memberikan 100 juta US dollar. 100 juta. Ini zaman dulu, zaman 1900 tadi. Maknanya banyaklah 100 juta untuk hospital dan college. Dia menjadi penderma dan dia telah membentuk satu kumpulan dipanggil General Educational Board, GEB, yang mana dengan General Education Board inilah dia telah design, dia telah buat sistem pendidikan perubatan moden. Maka sistem pendidikan perubatan moden ini yang menggunakan drug ataupun menggunakan bahan-bahan kimia, chemical, petrochemical tadi. Maka saintis tadi telah diberikan grant yang banyak untuk study, untuk mengkaji berkenaan dengan tumbuh-tumbuhan yang boleh merawat penyakit. Dan tumbuh-tumbuhan dikaji tadi tu bukan supaya dia ambil tumbuh-tumbuhan tu macam kita nak ambil daripada natural resources. Kita tanam herba lah, tanam pokok supaya kita boleh kaji, tingkatkan lagi. Tetapi dia kata the goal and objektifnya untuk mengenal pasti apakah bahan kimia
yang ada pada tumbuhan-tumbuhan tersebut, kemudian yang efektif tadi, dan kemudian bahagian itu akan dibuat semula dengan menggunakan bahan-bahan kimia, dah tentulah tidak 100% identical dalam lab, dan kemudian dipatentkan dan akhirnya boleh menjadi pil and for an ill, satu pil untuk satu penyakit. Dan ini dah jadi sebagai tema, sebagai visi dan misi mereka kepada modern medicine. Ini secara ringkas. Jadi sebab tu tuan-tuan rahmat Allah nak sebut kat sini, kita jangan ingat alopati ni, pendidikan medik yang ada sekarang ni, itulah satu-satunya. Ada lagi yang lain, yang lebih lama lagi tamadunnya. Pada zaman Cina lagi, daripada zaman Rasulullah SAW lagi, dari zaman para sahabat lagi. Ada dia punya kajian-kajian yang telah dimusnahkan. Doktor-doktor yang ditangkap pada masa. Jadi apa yang ada pada hari ini, kalau kita tengok, yang ditulis dalam kajian ini, dia kata, why would there be a real cure? Kenapa akan ada satu penyembuhan yang sebenarnya, sedangkan sistem itu foundednya, sistem itu diasaskan oleh oligark dan plutokrat, iaitu orang yang kaya, businessman, leader, orang yang kaya dengan sebab kekayaan, orang yang ada power, ada kuasa dengan sebab kekayaan. Tuan-tuan rahmat Allah nak sebut kat sini, bukan semua doktor macam gitu, bukan semua sistem, tapi nak sebut ni asasnya adalah begitu. Maknanya apa? Maknanya tentu ada kekurangan dan kelemahan di sana sini, tidak ada yang perfect. Sebab tu saya nak gambarkan di sini kan, bagaimana kita kena terbuka. Kadang-kadang kita mempercayai pengetahuan kita lebih daripada kita percaya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita mempercayai satu keyakinan tu, contohnya dia kata kanser tak ada ubat, sedangkan Rasulullah kata semua penyakit ada ubat. Contoh, bila dia kata yang virus ni tak ada ubat, tak ada ubat sebab tak ada vaksin. Rasulullah sebut salah, ada, semua penyakit ada ubat. Apa ubatnya? Ada, kita carilah. Kalau vaksin tak dapat lagi, kan, tak ada vaksin yang sempurna yang betul-betul boleh kita dapat sebagai meyakinkan, carilah ubat-ubat daripada tumbuh-tumbuhan, carilah ubat-ubat daripada herba, natural resources yang ada, yang mana sebelum ini telah terbukti. Jadi sebab tu saya bacakan sedikit sejarah. Jadi panjang cerita ni, tapi saya nak baca pergi panjang sangat. Sebenarnya kita nak kena rasa bahawa kita kena rendah diri kepada kebenaran Allah. Kita kena rendah diri kepada apa yang ada kepada Islam, kerana Islam itulah yang paling tinggi. Al-Islam adalah merupakan satu yang paling tinggi sekali. Sebab tu kadang-kadang kita lihat bagaimana contohnya konsep vaksin. Kita bukan anti-vaksin. Tuan-tuan, kita bukan anti-vaksin. Kalau vaksin tu boleh membantu, tak ada masalah. Sebab ada orang kata ni kalau cakap pasal COVID-19 mesti anti-vaksin. Kita bukan anti-vaksin. Kita terima vaksin. Kalau vaksin tu tak ada masalah, okey, tak ada masalah, kita terimalah. Tapi pada masa yang sama, kita mahu juga melihat apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Pemakanan sunnah. Banyak pemakanan sunnah yang boleh memberikan kesembuhan biiznillah dengan izin Allah yang natural. Baik, ini secara ringkas sebagai mukadimah saya nak sebut sini. Janganlah kita terlalu merasakan bahawa kita lah yang paling pandai. Sebab kadang-kadang itu sifat iblis. Saya cuma mengingatkan diri saya sendiri, insya-Allah, dan juga pada tuan-tuan perempuan, terutama para doktor. Saya dulu dapat doktor juga, sebenarnya dapat belajar medik juga, saya tak ambil medik macam tu, saya ambil lain. Baik, tuan-tuan rahmat Allah Taala, saya nak ingatkan satu perkara yang saya pernah sampai dalam siri yang lepas, mengenai apakah perancangan mereka, senario yang telah digambarkan di dalam bukunya ataupun laporannya, Scenarios for the Future of Technology and International Development. Satu laporan 54 muka surat yang telah ditulis oleh Global Business Network, yang telah diasaskan oleh Rockefeller Foundation pada tahun 2010. Jadi saya telah ceritakan pada siri-siri yang lepas. Tuan-tuan tengok, saya tak pergi detail, cuma saya sebut sini daripada apa yang ditulis. Apa yang ditulis antaranya disebut tentang dia akan mengawal political and economic alignment. Disebut global, political and economic. Political ni apa? Political ni dia nak berkuasa, kontrol. Ekonomik ni apa? Sebab dia nak ada kuasa, dia nak ada kontrol. Kuasa ni dari sudut dia pegang sumber, resources, sebagainya. Kontrol ni manusia. Ekonomik ni pergi kepada manusia. Jadi dalam situ dia ada sebut 4 perkara yang dia nak buat. Lock, tap, clever, together, hack, attack, smart scramble. Jadi empat ni kita dah bincang yang lepas. Apa dia punya makna-makna secara ringkas. Dan saya nak sebutkan pada hari ini bagaimana sebahagian daripada kajian-kajian yang dibuat oleh mereka yang mengkaji menghuraikan apa yang berlaku pada hari ini. Dan dia telah sebut pada tahun 2010. 2010 tuan-tuan. Kita sebut ni 10 tahun yang lepas. Jadi yang pertama antaranya digambarkan lockstep. Kita dah gambarkan lockstep itu adalah merupakan lockdown. Dia sebut tentang pandemik. Dia sebut tentang new influenza. Akan ada new influenza. Dia sebut. Bukan saya sebut. Tuan-tuan, kalau berhajat, kita boleh bagi. Saya rasa dalam siri yang lepas, ada salah seorang daripada yang mendengar telah bagi link untuk report ini. Jadi lockdown. Jadi lockdown ini disebut tentang new influenza, pandemic, virus. Kemudian daripada situ, dia akan disebut tentang ekonomi akan runtuh. Kemudian disebut juga tentang penduduk dunia akan menjadi tawanan penjara. Akhirnya akan tunduk dan menyerah.